Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil wahhab. Istafa min ibadihi hamalatil kitab. Wa wa'adahum ala jazilis thawab. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ulaika hum ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada para penonton, ya, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam, di mana rancangan ini adalah merupakan rancangan yang membahaskan atau membincangkan tentang tajwid serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi bersama saya di studio pada episod kali ini iaitu dari adik-adik dari Mahad Tahfiz Iqra, Akademi Iqra Al-Quran, ya, dari Sungai Merab. Itu juga para penonton di rumah, Ustaz doakan semuanya dalam keadaan sihat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara dengan kasih sayangnya, ya. Moga-moga kita sentiasalah bersama-sama dalam mertabatkan ilmu Al-Quran Al-Karim. Jadi seperti biasa para penonton, sebelum kita mulakan pengajian kita pada episod kali ini, mari kita sama-sama angkat tangan, minta kepada Allah SWT supaya hati kita ni sentiasa berdamping Al-Quran, diberikan kita kelancaran, diberikan kita kefahaman, dan paling penting konsisten dengan mempelajari ilmu Al-Quran. Ya, kita sama kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma nawwir. Amin. Bil kitabi basari. Amin. وأطلق به لساني. Amin. واشرح به صدري. Amin. واستعمل به جسدي. Amin. بحولك Amin. وقوتك. Amin. فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Amin. يا أرحم الراحمين. Amin. الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah, para penonton, kita masih lagi dalam episod ni membincangkan tentang basmah. Adik-adik pun masih ingat kan? Kita dah bincangkan berapa dah? Dah berapa dah kita bincangkan? Kita sebelum tu ada berapa cara nak baca basmalah di akhir surah Al-Anfal dan awal surah Bara'ah? 6 kan? Okay, dah berapa kita belajar dah? 4. Okay, apa dia? Masih ingat lagi tak? Okey, yang pertama apa? Izwan kenal? Semua. Okey, semua. Kedua, Sakta. sakta. Lagi yang ketiga, kita tengok skrin. Sambung semua. Sambung semua. Maksudnya sambung semua apa? Dengan satu nafas. Maknanya akhir Anfal, awal Bara'ah, Bismillah dengan ayat kedua semua sambung. Okey, yang keempat. Tiga cara. Tiga cara bagi sukun Al-Mahad, bagi waqaf dan sak. Masih ingat lagi tak? Cara dia. Mesti ingat kan? Kalau tidak macam nak baca Al-Quran tak ingat? Betul tak? Okey, kalau macam tu boleh tak kalau ustaz nak tanya, ya, para penonton, kita tengok macam mana adik-adik ni jawab. Kalau dia cakap masih ingat, mari kita tengok macam mana adik-adik ni boleh jawab ke tidak. Okey. Soalan dan latihan. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan sambung semua bagi bacaan basmalah di akhir surah Al-Anfal dan awal surah Bara'ah. Agak siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Izwan, boleh? Betul? Yakin? Okey, cuba jawab. Cara membacanya ialah membaca ayat akhir dari surah Al-Anfal dan diikuti ayat pertama surah Bara'ah serta basmalah secara bersambung dengan satu nafas dan berhenti pada ayat kedua pada surah Bara'ah selepas basmalah. Betul. Maknanya dia nak cakap akhir Anfal, awal Bara'ah, kemudian dibaca dengan Bismillah, kemudian sambung ayat yang kedua surah Bara'ah, semua dengan satu nafas. Habis kalau ustaz tak cukup nafas, anda kata pada ayat yang pertama surah Bara'ah, boleh berhenti tak? Kata suruh sambung semua, tapi boleh berhenti tak kalau tak cukup nafas? Boleh. Kalau boleh berhenti, nak ambil mana pula? Awal balik, ya? Ambil awal balik, kemudian nak sambung satu nafas juga ke ataupun waqaf? Satu nafas. Sambung balik kan satu nafas tadi kan? Jangan berhenti. Ya? Jangan berhenti pada musyrikin, bahkan kita sambung balik sampai ayat yang kedua surah apa? Boleh baca tak Izwan? Boleh. Boleh buat. Okey, cuba tengok.
Kita tengok jawapan dia. Maksud sambung semua bagi bacaan basmalah di akhir surah Al-Anfal dan awal surah Bara'ah ialah membaca ayat akhir dari surah Al-Anfal dan diikuti ayat pertama surah Bara'ah serta basmalah secara bersambung dengan satu nafas dan berhenti pada ayat yang kedua pada surah Bara'ah selepas basmalah. Kan, cuba boleh tak? Ingat tak? Sebelum kita masuk soalan yang kedua. Cuba baca. Ya, kalau orang tu cuba tengok di skrin TV. Cuba Izzuan baca. Satu nafas. Tengok berhenti ke mana? Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nak ambil balik? Bara'atun minallahi wa rasulih ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin bismillahirrahmanirrahim fasihu fil ardh. Nampak kan? Dia tidak ada kaitan kalau kita berhenti tengah kalimah tu wa rasulih. Walaupun memang macam sambung, tapi yang dimasukkan sambung di sini di akhir ayat itu, di ru'usul ayat. Alimun al-musyrikina ar-rahimi. Itu yang masuk yang kita nak sambung. Jadi tengah-tengah ayat itu tak ada masalah kalau kita nak berhenti. Okey, faham kan? Alhamdulillah, betul tu cara bacaannya. Disambung tadi dengan syarat kalau sambung alim tu berapa harakat? Kena 2 harakat je sebab wasal ya. Okey, faham ya? Semua 2 harakat. Musyrikin 2 harakat, Ar-Rahimi pun 2 harakat bagi bismillah. Baik, nak tanya lagi. Tu sambung semua bacaannya. Apakah yang dimaksudkan dengan sukun al-mahad? Ni ustaz dah terangkan pada episod yang lalu. Apa maksud sukun al-mahad? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Syarul? Nak jawab? Okey. Apa maksud sukun al-mahad? Cuba jawab. Sukun al-mahad ialah mematikan huruf baris akhir Betul. ketika mewakafkan Kalimah tanpa membaca ismam dan raum. Betul. Kita tengok jawapan dia. Sukun al-mahad. Al-mahad ni mutlak, ni ialah mematikan baris huruf akhir ketika mewakafkan kalimah tanpa membaca ismam atau raum. Ismam atau raum ni nanti kita bincangkan ya. Pada baki cara bacaan ini. Jadi ceritanya cukuplah kita faham mematikan baris huruf akhir. Kalau alimun, maknanya wakaf ni macam mana? Alim. Matikan tak mim tu? Kalau alimun, mun tadi, matikan dengan mim tu. Alim. Dah cukup. Jangan alimun lagi. Nak baca waqaf ke nak baca wasal? Tadi kata sukun. Sukun tu mati kan? Al-mahad ni mutlak. Dah tak ada lagi dah bunyi baris huruf akhir tu. Okey, faham kan? Alhamdulillah, betul. Baik, nak tanya lagi. Apakah yang dimasukkan dengan saktah? Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Saya. Ya, Arif. Cuba jawab. Yang saya catat waktu minggu lepas ialah menghentikan bacaan seketika tanpa menukar nafas dengan kadar masa 2 harakat dan menyambung kembali bacaan dengan nafas yang sama. Aywa. Kita tengok jawapan dia. Sakta ialah menghentikan bacaan seketika tanpa menukar nafas dengan kadar masa 2 harakat dan menyambung kembali bacaan dengan nafas yang sama. Maknanya kita baca, jangan habiskan nafas tu, jangan putuskan suara dan jangan kita ambil nafas yang baru ketika nak baca ayat yang seterusnya. Itu sakta, maknanya berhenti sekejap je. Lembut je, sekejap je. Alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Kita ambil 2 harakat. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 kan? Tapi kita ambil 2 harakat je dulu, nak mudahkan. Jangan ambil lagi 4, kita ambil 2 dulu. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nampak tak? Kan? Cuba adik-adik boleh ikut tak? Orang penonton nak dengar. Ikut ustaz. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Cuba. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Boleh baca 4 tak? 4 harakat alim tu? Boleh tak? Boleh.
Boleh baca 6 tak? Boleh. Itu namanya sukun al-mahad. Sukun al-mahad untuk waqaf dan sakta. Maknanya sukun yang mati, yang mutlak matinya boleh baca 3 cara, iaitu 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Dia bukan waqaf saja. Sakta pun boleh. Kan? Baik penonton, sebenarnya banyak lagi soalan yang kita nak bahaskan, nak kita tanyakan kepada adik-adik ni sebenarnya. Jadi kalau para penonton nak tahu soalan-soalan dan latihan-latihan yang akan saya lontarkan nanti, para penonton jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Ada banyak lagi ni, ya. Tunggu di Kaca TV. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ni. Alhamdulillah para penonton, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi tadi kita dah bincangkan beberapa soalan kan? Kita dah lontarkan 3 soalan kan? Kita dah bincangkan apa tadi? Pertama sekali tadi maknanya apa? Sambung semua kan? Dan adik kita Izwan pun dah baca macam mana cara sambung semua dengan satu nafas. Boleh berhenti pada ayat pertama tengah-tengah. Bukan berhenti di ujung ayat. Tapi tengah-tengah tak apa. Kalau ujung ayat, itu dah tidak menepati kaedahnya. Yang kedua soalan apa tadi kita tanya? Sukun Syarul. Sukun Al-mahad. Apa maksud sukun al-mahad? Jadi sukun al-mahad iaitu kita mematikan baris akhir, huruf akhir pada satu kalimah kan? Dan tanpa membaca ismam atau raum. Nanti kita akan sampai tajuk ismam atau raum kita bincangkan. Dan ketiga kita bincangkan tentang makna apa? Arif, apa tadi jawab? Makna sakta. Sakta ini berhenti seketika dalam kadar 2 harakat. Dan kemudian kita sambung balik ayat yang baru dengan nafas yang baru. Nafas yang baru ke? Nafas yang sama. Kalau baru tu dah waqaf. Nafas yang sama ulang balik kan? Tak apalah, biasalah tu kan. Sebab excited sangat nak baca Quran kan. Okey, jadi insya-Allah untuk segmen ni kali kedua ni kita dah bincang dah pun huruf ha sebelum ni. Iaitu huruf yang baru. Kita dah bincang sebelum ni episod yang lalu. Jadi sifat huruf ha, dan kita tahu makhraj huruf ha iaitu makhrajnya keluar dari pangkal halkum. Yang ni di sini. Ni pangkal ni awal ni. Ni pangkal, yang tengah ni hujung. Maka pangkal ni keluar 2 huruf iaitu hamzah dengan ha. Maknanya kita dah tahu makhrajnya dan kita nak kenal juga sifat-sifatnya. Tahu kenal orang tu, tapi kita tak kenal sifat orang tu macam mana, rajin ke, malas ke, pandai ke kan, cantik ke, tak cantik, macam tu. Kenal orang tu. Jadi kita nak tahu juga huruf ha di manakah dan apakah sifat-sifatnya. Kalau tadi di mana makhrajnya dah tahu, di pangkal, dan sifat-sifatnya apa pula? Ada berapa? Kita ulang kaji balik. Pertama al-hams. Yang kedua ar-rakhawah. Ketiga al-istifal. Keempat al-istifal. Ketiga al-istifal. Keempat al-infitah. Nampak? Kelima al-ismat. Itu ejaan Rumi di sebelah kanan. Para penonton boleh tengok skrin. Dan keenam al-khafa. Cuba adik sebutkan. Pertama al-hams. Cuba sebut. Al-hams. Ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Al-istifal. Al-istifal. Al-infitah. Al-infitah. Bunyikan apa? Ha, abdas. Kelima al-ismat. Al-ismat. Dan terakhir yang keenam al-khafa. Al-khafa. Antara ha dengan hamzah mana lebih banyak lagi sifat dia kalau kita belajar dulu? Ha ada berapa kat sini? 6. Kalau hamzah? 5. Ingat lagi tak sifat huruf hamzah? Cuba Izwan ingat tak sifat huruf hamzah? Bagikan 2. Al-infitah dengan Al-ismat. Aywa. Ada lagi tak? Kata 5. Okey, Syarul ingat tak? Atau Nasir ingat tak? Sebutkan satu. Tadi dia cakap al-ismat dengan apa? Infitah. Lagi sebut satu. Hamzah. Sebab kita nak buat perbezaan tu. Satu je. Al-istifal. Al-istifal. Ada juga sama al-istifal kat sini. Lagi 2 iaitu al-jahar dengan asyid
syiddah. Jadi beza dia, okey, kalau ha hamas, kalau hamzah jahar. Okey, tak sama dah kan? Kalau ha rakhawa, dia syiddah. Dah dua tak sama. Kalau ha al-istifal, jadi hamzah pun ada istifal, sama seri dah satu. Kalau ha al-infitah, maka kalau hamzah dia infitah juga, dah dua sama. Kalau ha al-ismat, hamzah pun ada ismat tak? Ada, dah tiga sama. Jadi tiga sama. Kalau ha al-khafa, hamzah ada al-khafa tak? Ada. Hamzah? Tak ada. Jadi tiga sama, tiga tak ada. Itu beza dia hamzah dengan ha. Mari kita tengok apa takrif ha, kita ulang kaji balik. Al-hamas ni, maksud saya hamas pada huruf ha. Kita tengok hams. Ada orang cakap al-hamas, tapi yang lebih tepat al-hams sebab mim tu mati ke ejaan dia. Al-hams iaitu mengalirnya udara atau angin, ya, dengan deras ni dengan laju cepat ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Jadi kita dah bincangkan huruf hijaiyah ni, kalau kita matikan, kalau kita sebut huruf dia, angin tetap keluar. Tetap keluar. Memang keluar. Sama ada letak tangan atau tak tangan, angin tetap keluar. Zai ke, cuba sebut zai. Az, cuba matikan. Letak tangan, angin. Keluar tak angin? Az, keluar tak? Az. Ada angin kan? Okey, apa huruf ghain? Angin tetap keluar. Betul tak? Tapi beza dia huruf hamas dengan jahar, cuma jahar ini dia tersangkut ataupun bergetar pita suara. Mesti bergetar. Itu jahar. Kalau hamas, dia tidak bergetar. Kita tengok apa lagi takrifan dia. Hurufnya, ini huruf hamas ini atau hams ini tidak fokus kepada getaran pita suara. Nampak? Kalau kita matikan huruf hamas ini atau apa-apa huruf hijaiyah, kalau bergetar sini, maka itu bukan huruf hamas dah. Itu beza dia. Semua angin keluar. Tapi cuma beza dia getaran atau tidak ada getaran dekat kita punya pita suara. Contoh huruf ha. Cuba sebut ahlahu. Cuba sebut ahlahu. Ahlahu. Ada getar tak? Ada tak? Tak ada kan? Cuba sebut zai. Cuba sebut. Getar tak? Cuba pegang. Para penonton pegang pita suara. Tengah-tengah tu. Cuba sebut ghain. Cuba sebut Ada getar tak? Cuba sebut kha. Ni pita suara, bukan makhraj suara. Bukan makhraj tempat keluar, pita suara tu. So, yang nak keluarkan suara tu. Okey. Cuba sebut shin. Ash. Getar tak? Kan? Angin keluar je kan? Deras kan? Itulah hamas. Jadi kalau angin pun keluar tapi bergetar kat sini, itu bukan al-hams, itu namanya al-jahar. Baik, kita tengok lagi. Apa huruf dia? Huruf al-hams. Kita gabungkan dulu. Fahathahu syakhsun sakat. Cuba sebut, adik. Lagi sekali. Fahathahu syakhsun sakat. Itu adalah huruf apa? Al-hams. Al-hams, ya. Al-hams. Ya, jadi kita gabungkan fahathahu syakhsun sakat. Kita tengok huruf dia. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Nampak? Ada berapa huruf kat situ? Ada 10. Okey, para penonton. Inilah sifat huruf hamas dan ini adalah juga huruf-hurufnya. Jadi kita tak habis lagi. Kita akan nak tengok macam mana gambar rajahnya tu. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana. Saya akan lagi sambung lepas ni tengok gambar rajah huruf hams ni. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ni. Kita berhenti rehat seketika insya-Allah. Alhamdulillah para penonton, kita kembali lagi dalam rancangan Muqaddam. Jadi tadi kita dah bincangkan tentang takrifan huruf ataupun sifat huruf ha, dan kita pun dah bincang senarai sifat huruf ha. Ada berapa adik-adik? 6. Adik-adik ada berapa?
6. Ada 6 kan? Apa hurufnya? Al-hams. Al-hams. Yang kedua? Ar-rakhawah. Ar-rakhawah. Kuat sikit. Ketiga? Al-istifal. Al-istifal. Yang keempat? Al-infitah. Al-infitah. Yang kelima? Al-ismat. Al-ismat. Yang keenam? Al-qafa. Al-khafa. Jadi hari ni kita baru bincang satu saja iaitu Al-hams kan. Jadi 5 nanti insya-Allah pada episod akan datang kita akan bincangkan lagi baki sifat huruf ha ni. Dan kita dah bincangkan pun sebahagiannya. Contoh al-ismat, al-infitah kan dengan al-istifal. Jadi insya-Allah kita kita ulang kaji. Tak apa ulang kaji banyak kali pun tak apa supaya ingat dekat kita punya kepala kita ni, fikiran kita ni, minda kita ni supaya apa? Supaya kita kukuh bila baca Quran nanti. Bila sebut Arab je, sebut baca Quran je memang dah ingat, senang kita baca. Baik. Jadi kita tengok gambar ajar ni. Para penonton boleh tengok skrin TV, kita tengok. Nampak tak? Ini perumpamaan, ini adalah gambar ajar muka yang mana gambar ajar ni daripada lukisan dan lukisan secara statik lah. Kita tak boleh gerakkan. Maknanya statik ni dia keras macam tu. Jadi kita nak tengok. Ini salah satu contoh huruf hamas iaitu huruf shin. Kan? Kita dah tahu dah huruf dia ada berapa? 10 tadi kan? Fa, ha, tha, ha, shin. Kha, sad, sin, kaf, ta. Ada 10 huruf, kita pilih satu je tengok. Contohnya misal huruf shin. Tapi ini dalam bahasa Arab. Maknanya sama je. Iaitu kita nak ceritakan angin keluar ketika menyebut huruf-huruf ini. Dan dia tidak tersangkut di pita suara. Tak bergetar. Tak ada terganggu di pita suara kita. Pita suara yakni pita suara yang mengeluarkan angin dan mengeluarkan bunyi itu. Tu dia tak sangkut kat situ huruf hamas ni. Kalau dia keluar udara tapi sangkut, maka itu bukan hamas. Kalau dia keluar udara tapi dia tidak sangkut, tak bergetar, itu dia hamas. Tengok huruf shin. Jadi sebelum kita tengok huruf shin ni, nampak tak? Ada sebelah kanan itu ada gambar bulat tu, itu adalah pita suara. Itu gambar asli. Gambar hakiki pita suara ketika menyebut huruf hams. Bila menyebut huruf hams, jadi pita suara ni terbuka. Dia terbuka. Sebab apa? Sebab angin nak keluar. Ini gambar ni diambil daripada seorang yang pakar dalam bidang pita suara ni. Dia masukkan kamera, kemudian dia tengok, dia tangkap. Inilah sebenarnya gambar pita suara semata-mata untuk melihat pita suara nak menyebut huruf Arab, hijaiyah. Baik. Jadi itu tengah-tengah ni. Ini gambar pita suara. Bila terbuka macam tu, maknanya angin tengah keluar. Kalau dia tutup, maknanya itu huruf bukan hams. Okey. Baik. Ataupun dia buka sikit saja. Pasal apa? Sebab hams ni dilebihkan angin, deras angin dia. Baik, kita tengok ni huruf shin. Huruf shin iaitu tengah lidah bertemu dengan langit atas yang tengah tu, maka kita lekatkan. Cuba sebut shin. Matikan ash. Nampak kan? Nampak kan makhraj dia kan? Tapi bila kita matikan shin ni, maka angin makin keluar banyak. Cuba sebut lagi sekali. Shin. Ash. Sangkut tak? Sangkut tak? Tak sangkut kan? Itu maknanya dia adalah huruf hamas, tak bergetar kan? Alhamdulillah. Jadi adik-adik pun dah faham, dan para penonton pun dah faham gambar ajar huruf shin ini dan huruf hamas ini. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung sifat yang kedua iaitu sifat rakhawah. Rakhawah ni lain sikit daripada hamas, ya. Jadi para penonton diharapkan lepas ni episod akan datang setia dengan kami hingga ke akhir rancangan, dari awal hingga ke akhir. Insya-Allah banyak lagi kita nak kongsikan. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونيات فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وسهل علي حفظ
بجاه